Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan memberikan sedikit ringkasan bab 1 hingga bab 5 Geografi tingkatan 2 untuk memudahkan anda membuat ulang kaji terhadap peperiksaan yang akan datang. Okey, mari kita mulakan dengan bab 1. Okey, skala 1.1. Apa yang penting di sini? Okey, yang penting di sini adalah kita kena tahu apa maksud skala. Okey, ada 3 jenis skala. 3 jenis skala: skala lurus, skala penyata dan pecahan wakilan. Cara menggunakan skala lurus, cara menggunakan skala penyata dan juga cara untuk menggunakan pecahan wakilan. Okey, ini adalah contoh-contoh yang boleh ditanya. Okey, soalan yang mungkin boleh ditanya. Jenis-jenis skala, cara untuk melukis skala. Okey, cara untuk menggunakan skala lurus. Okey, ada 3. Okey, dan seterusnya kita pergi ke 1.2, jarak. Okey, jarak ada 2 jenis, jarak mutlak dan jarak relatif. Okey, bagaimana, apa itu jarak mutlak? Okey, ini adalah jawapan bagi jarak mutlak. Dan jarak relatif, soalan akan tanya apa itu jarak relatif, mengapa ada beza antara kedua-duanya. Okey, kamu kena jelaskan mengapa. Okey, jarak mutlak hanya mengira jarak dan jarak relatif masa dan tambang. Okey, jarak mutlak tetap dan tidak berubah, jarak relatif boleh berubah. Okey, itu adalah perbezaannya. Seterusnya, okey, ini yang penting. Bagaimanakah jarak mutlak dan jarak relatif dapat ditentukan? Okey, ini adalah contoh bagaimana jarak mutlak dan jarak relatif boleh dibezakan. Okey, jarak relatif berbeza mengikut setiap kategori. Okey, jarak mutlak tetap. Okey, seterusnya 1.3 menentukan jarak sebenar menggunakan skala. Okey, mengukur jarak sebenar menggunakan skala penyata. Okey, ini penting. Setiap peperiksaan akan meminta anda untuk mengukur jarak sebenar menggunakan skala penyata. Okey, ini adalah contoh. Okey, dalam peperiksaan kita akan menggunakan peta topografi. Okey, peta topografi seperti peta topografi ini. Okey, ini adalah peta topografi yang akan digunakan dalam setiap peperiksaan sehingga PT3. Okey, ini cara untuk mengukur kertas di atas peta menggunakan, okey, apa alatan yang digunakan. Soalan ini selalu keluar dalam soalan objektif. Okey, apakah alatan yang digunakan untuk mengukur jarak lurus? Okey, ini jarak melengkung. Ini soalan yang sama, selalu keluar dalam objektif. Okey, sebab ini adalah asas. Okey, seterusnya 1.3.2 mengukur jarak lurus menggunakan skala lurus. Okey, skala lurus ini adalah cara-caranya. Okey, antara sekolah dan pejabat pos. Okey, di dalam peperiksaan kita akan disediakan dengan satu peta topografi yang kamu kena ukur jarak. Okey, arah mata angin, kena tahu arah mata angin. Okey, jarak daripada sekolah ke pejabat pos. Soalan-soalan yang mungkin akan keluar. Okey, 1.3.3 mengukur jarak melengkung menggunakan pecahan wakilan. Okey, jarak melengkung menggunakan pecahan wakilan. Ini cara dia. Okey, selalu juga keluar dalam peperiksaan. Okey, kita boleh menggunakan pembaris yang disediakan ini. Okey, pembaris ini penting
Okey. Pembaris yang disediakan ini penting, mesti lebih memudahkan anda untuk mengukur atau mencari apa-apa bearing, sudutan, jarak, dan garisan timuran dan daratan. Seterusnya, menentukan jarak sebenar berpandukan skala. Jarak sebenar. Setelah kita ukur, kita kena tentukan jarak sebenar yang berpandu kepada peta. Berapa jarak titik A ke titik B. Ini juga penting. Selalu soalan akan keluar seperti ini. Rumah Khairul dan balai polis. Contoh, berapa jaraknya? Contoh 9 cm di sini. Dan berapa jarak sebenarnya? Kalau skala 1 cm mewakili 1 km. Tengok skala ni. 1 cm mewakili 1 km. Jadi 9 darab 1 km. Dapatlah 9 km. Ini selalu ditanya. Soalan antara soalan yang wajib ditanya. Seterusnya kita masuk bab 2, peta topografi. Ini adalah contoh peta topografi. Kamu akan menjawab soalan peperiksaan selalunya menggunakan peta topografi. Format PT3 mewajibkan peta topografi. Jadi kita kena bersedia untuk membolehkan kita membaca peta topografi. Perbezaan kegunaan rujukan grid 4 angka dan 6 angka. Soalan juga akan ditanya untuk kamu memberikan 4 angka atau rujukan grid 6 angka. Kemudian hubungan kait ciri pandangan barat fizikal dengan pandangan barat darat budaya. Kamu kena tahu setiap simbol-simbol ini, simbol-simbol yang ada dan digunakan dalam peta topografi. Seterusnya kita masuk. Rujukan grid, garis timuran. Cara membaca grid kita teruskan. Peta topografi. Ini adalah peta topografi. Garisan timuran dan garisan utaraan. Ini juga selalu ditanya. Apakah ciri-ciri garisan utaraan dan apakah ciri-ciri garisan timuran? Ini garisan utaraan, ini garisan timuran. Seterusnya rujukan grid 2.3. Apakah yang dimasukkan dengan rujukan grid? Ini adalah definisi dia, kombinasi dua cara. Grid 4 angka dan grid 6 angka. Garisan timuran hendaklah dibaca dahulu, kemudian diikuti dengan garisan utaraan. Timuran dahulu. Sini dahulu, kemudian baru garisan utaraan. Rujukan grid 4 angka dan 6 angka. Soalan ini selalu ditanya. Berapakah rujukan grid bagi kampung raya? Ini contoh rujukan grid dia. Garisan timuran 31, garisan utaraan 53. Jadi RG 3153. RG ini jangan lupa. RG ini adalah rujukan grid. Kalau kamu lupa RG, maka kamu akan kehilangan markah. Seterusnya, yang ni yang penting. Kamu kena tahu cara untuk membaca rujukan grid 6 angka. Ini selalu ada dalam peperiksaan. Tengok rujukan grid 6 angka, cara membaca. Mula-mula kamu tengok dia punya kawasan. Yang pertama, perhatikan kedudukan kilang dari segi 4 grid. Kemudian
Setelah dapat 4 grid, bahagikan kepada 0 hingga 10. Okey, di sini 0 hingga 10. Okey, kemudian yang ketiga bagikan bagikan yang sini pula pada 0 hingga 10. Dapatkan titik persilangan. Okey, titik persilangan, dapatkan titik persilangan seperti ini. Okey, kemudian kamu boleh ukur RG 314. Okey, 314. Kemudian 533. Okey, 533. Okey, lebih mudah dengan menggunakan pembaris. Okey, pembaris ini ya, di sini lebih mudah. Okey, di sini letak saja, kamu terus dapat jawapan. Okey. Seterusnya. Okey, seterusnya ciri pandang darat fizikal dan ciri pandang darat budaya. Okey, dalam soalan selalunya akan menerangkan bagaimana interaksi ataupun saling kaitan antara ciri pandang darat fizikal dan ciri pandang darat budaya. Okey. Contohnya seperti menanyakan mengapa tidak sesuai di kawasan bertanda RG berapa pertanian dilakukan. Okey, contoh macam tu. Okey, kebanyakan soalan untuk ini akan menanyakan saling hubung kait antara ciri pandang darat fizikal dan ciri pandang darat budaya. Okey. Ini soalan-soalan yang wajib ditanya dalam peta topografi. Okey, seterusnya ini adalah guideline macam mana kamu nak jawab soalan itu. Okey. Tanah Pamah, apa kesan dia? Okey, ada pertanian, ada pengangkutan, pertempatan, kemudahan sosial. Okey. Mentafsir peta topografi. Okey, ini penting. Okey, macam mana kita nak tafsir peta topografi? Okey, tengok peta ni. Banyak soalan boleh ditanya berkenaan peta ini. Yang pertama, dia boleh tanya, nyatakan dua penanaman, penanaman yang ada di kawasan peta topografi. Okey, jawapan dia kita boleh jumpa getah dan padi sawah. Soalan seterusnya, mengapakah di RG rujukan grid 6807, okey, di sini 6807 di sini tidak sesuai dijadikan kawasan pertanian. Okey, kita boleh jawab di kawasan ini terdapat payanipah, kawasan payanipah yang tidak sesuai untuk penanaman atau pertanian. Okey, ini contoh-contoh soalan. Banyak lagi soalan boleh ditanya dalam peta ini. Kamu boleh lihat buku-buku rujukan yang lain yang mengajar tentang peta topografi. Okey, bagi kelas saya, kita ada buku pink yang banyak menerangkan tentang peta topografi dan buku peta topografi yang telah disediakan oleh saya semasa kita belajar geografi. Okey, seterusnya kita lihat ringkasan. Ringkasan yang mana yang penting? Okey, seterusnya pengaruh pergerakan bumi terhadap cuaca dan iklim. Okey, apa yang penting dalam bab ini? Cara pergerakan bumi. Okey. Kesan-kesan pergerakan peredaran bumi. Ini sangat penting. Okey, putaran bumi dan peredaran bumi. Kesan-kesan putaran bumi. Kesan pergerakan bumi terhadap cuaca dan iklim. Okey, kesemua dalam bab 3 ni penting. Poin-poin besar dalam bab 3 ni semuanya penting. Okey, kita tengok yang ini. Yang penting di sini, okey, yang pertama, pergerakan bumi ada dua, iaitu putaran bumi dan peredaran bumi. Okey, bagaimana ia berlaku? Okey, bagaimana ia berlaku? Okey, ini poin-poin yang penting.
Bumi putar pada paksinya yang mempunyai kecondongan sudut berapa. Okey, arah apa yang dia pusing, putaran arah lawan jam, dan mengambil masa 24 jam atau 1 hari. Okey, ini untuk putaran bumi. Putaran bumi kesannya, okey, kesannya kejadian siang dan malam putaran bumi. Okey, kemudian perbezaan waktu tempatan. Okey, mengapa terjadinya perbezaan waktu tempatan? Okey, pembiasan angin lazim. Okey, yang ketiga, pembiasan angin lazim. Mengapa pembiasan angin lazim terjadi? Okey. Dan yang terakhir, kejadian pasang surut. Ada 4 kesan daripada putaran bumi. Okey, seterusnya peredaran bumi. 3.3 peredaran bumi. Bumi mengelilingi matahari mengikut arah lawan jam. Satu peredaran yang lengkap mengambil masa 365 hari atau 1 tahun. Okey, ini contoh peredaran bumi. Kesan-kesan peredaran bumi. Okey, ini penting. Okey, kesan kejadian 4 musim. Musim panas, luruh, sejuk dan musim bunga. Okey, ini sangat penting. Soalan boleh ditanya berkenaan dengan rajah ini. Bila berlaku ekuinok musim bunga? Itu contoh-contoh yang boleh ditanya. Bila berlaku solstice musim sejuk? Okey, yang ini juga penting untuk diketahui. Ciri-ciri setiap musim perlu diketahui. Contoh-contoh. Okey, ini adalah soalan yang selalu ditanya. Seterusnya, fenomena gerhana. Okey, fenomena gerhana juga selalu ditanya. Okey, perbezaan antara gerhana bulan dan gerhana matahari. Dengan menggunakan rajah ini, contohnya, dia akan suruh kamu memberikan apakah fenomena yang berlaku di dalam rajah ini. Okey, bagaimanakah fenomena gerhana bulan berlaku dan sebagainya. Okey, seterusnya kita teruskan imbas balik. Okey, yang penting pergerakan bumi ada 2. Yang pertama putaran bumi, yang kedua peredaran bumi. Okey, bagaimana dia berlaku, kesan-kesannya. Okey, dan seterusnya. Kita teruskan dengan cuaca dan iklim di Malaysia, jenis dan iklim di Malaysia. Kita terus masuk. Okey, 4.1 jenis dan ciri iklim di Malaysia. Apakah jenis ciri iklim di Malaysia? Okey, mengalami panas dan lembap sepanjang tahun. Ini adalah ayat yang popular. Okey, ciri iklim di Malaysia. Okey, ciri-ciri ini penting. Hujan, suhu tahunan tinggi. Ini benda-benda yang penting yang selalu ditanya dalam soalan objektif. Okey, jenis hujan di Malaysia. Ini soalan yang famous, selalu ditanya dalam peperiksaan. Okey, apakah perbezaan hujan perolakan dan hujan bukit? Okey, selalu ditanya apakah perbezaan. Okey, seterusnya, banyak yang boleh dikatakan
tentang jenis hujan di Malaysia. Okey, ada dua jenis hujan. Hujan perolakan dan hujan bukit. Okey, cara pembentukan hujan perolakan dan cara pembentukan hujan bukit. Okey, seterusnya. Okey, kita masuk angin. Okey, dua jenis angin monsun yang melanda negara kita, iaitu monsun timur laut dan monsun barat daya. Okey. Selain itu, Malaysia juga menerima tiupan angin Sumatera dan angin tempatan, bayu laut dan bayu darat. Okey, angin kebanyakannya penting, selalu ditanya, banyak yang boleh ditanya. Okey, angin monsun ada dua jenis. Okey, cara dia sampai. Boleh tengok perbezaan antara angin monsun laut, timur laut dan barat daya. Okey, peta ni penting untuk difahami. Kemudian kita tengok angin Sumatera. Okey, angin Sumatera. Ciri-ciri angin Sumatera, dari mana angin Sumatera itu datang, itu soalan-soalan yang famous selalu diperkenalkan. Okey, dari mana angin itu datang dan sebagainya. Okey, angin tempatan, bayu laut dan bayu darat. Soalan ini sangat selalu ditanya. Okey. Bagaimana ia terjadi? Waktu bila ia terjadi? Dan perbezaan antara keduanya. Okey. Sangat penting yang ini. Soalan ini famous ditanya selalunya dalam bahagian objektif dan subjektif. Okey, kita masuk pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan manusia di Malaysia. Okey. Yang pertama, pertanian. Okey. Pengaruhnya, mengapa? Soalan selalu ditanya, mengapa padi di dataran Kedah? Contoh jawapan, padi di dataran Kedah kerana hujan turun dengan apa-apa. Okey. Itu contoh. Okey, ini juga soalan yang famous. Kamera Highland dan Kundasang sesuai untuk penanaman hawa sederhana. Okey, kerana mengalami suhu antara 18 hingga 21 darjah Celsius. Okey, pembalakan. Mengapa pembalakan penting? Okey, kerana suhu yang tinggi dan jumlah hujan yang banyak menggalakkan pertumbuhan hutan tropika, terutamanya di kawasan pedalaman semenanjung Malaysia serta pedalaman Sabah dan Sarawak. Okey, banyak pokok-pokok seperti ini, jenis-jenis pokok yang selalu ditanya. Perikanan. Okey, perikanan ni penting. Apa yang penting dalam perikanan? Pada musim tengkujuh tidak dapat turun kerana laut Cina Selatan yang bergelora. Oleh itu mereka melakukan pelbagai aktiviti darat seperti apa? Okey. Ini selalu tanya dalam objektif. Nelayan yang di pantai barat semenanjung Malaysia dapat menangkap ikan sepanjang tahun. Ini kerana kawasan perairan Selat Melaka dilindungi daripada tiupan angin kencang semasa monsun timur laut. Ini contoh-contoh aktiviti semasa cuaca panas dan semasa tidak turun ke laut. Okey, seterusnya pelancongan. Okey, ini adalah sebab mengapa pelancong datang ke Malaysia. Panas dan lembap sepanjang tahun menarik minat pelancong antarabangsa berkunjung ke Malaysia. Okey, kawasan tanah tinggi bersuhu sederhana dan udara yang nyaman menarik kedatangan pelancong. Suhu air laut antara 20 hingga 30 menggalakkan pertumbuhan batu karang dan aktiviti scuba. Seterusnya, kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim di Malaysia. Okey, ini sangat penting. Kesan rumah hijau. Okey, bagaimana ia berlaku? Okey, penting untuk mengekalkan kepentingan dia. Okey, punca-puncanya terjadinya kesan rumah hijau. Okey, Pulau Habar. Okey, apa yang penting pada Pulau Habar ni? Pulau Habar merujuk fenomena suhu kawasan tepu bina di kawasan bandar yang lebih
daripada kawasan sekitarnya. Okey, punca-punca Pulau Haba. Okey, punca-punca Pulau Haba perlu diketahui. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga dan yang keempat. Okey. Ini gambar rajah yang menunjukkan pembangunan dan pertambahan penduduk yang pesat menyebabkan kejadian Pulau Haba. Okey, Pulau Haba, Haba panas di tengah-tengah kawasan yang padat ni. Seterusnya, hujan asid. Hujan asid, apa yang penting dalam hujan asid? Bagaimana ia berlaku? Bagaimana hujan asid berlaku? Selalunya akan ditanya. Hujan asid berlaku di kawasan mana? Okey, ini selalu ditanya. Kesan-kesan hujan asid. Okey, perkara-perkara yang selalu ditanya. Okey, ini gambar rajah. Gambar rajah yang selalu diletakkan di dalam kertas peperiksaan untuk kita menjawab soalan berkaitan dengan hujan asid. Okey, hujan asid ni sangat penting. Selalunya soalan boleh ditanya dalam struktur dan esei. Contoh soalan, huraikan kesan-kesan hujan asid. Okey, huraikan kesan-kesan hujan asid. Okey, kesan-kesan hujan asid. Okey, fakta memusnahkan tanaman. Okey, huraian. Okey, tumbuhan akan layu seterusnya mati. Okey, contoh yang kedua, saya bagi contoh yang kedua. Melunturkan cat bangunan. Okey, melunturkan cat bangunan dan menghakis dinding bangunan. Itu adalah fakta yang kedua. Dan huraiannya, hujan asid dapat melunturkan cat dan menghakis dinding bangunan menjadi lebih nipis. Okey, maka cat akan menjadi kurang menarik berbanding dengan yang asal. Okey, itu contoh. Kamu boleh bagi contoh yang kamu rasakan sesuai. Okey, ini untuk hujan asid. Okey, banyak lagi soalan yang boleh ditanya tentang kejadian hujan asid ini. Okey, seterusnya jerebu. Okey, jerebu juga penting, selalu ditanya. Di dalam latihan pun banyak yang telah saya bagi. Okey, bagaimana jerebu terhasil? Apa itu jerebu? Okey, ini adalah definisi bagi jerebu. Okey, selalu ditanya punca-punca jerebu. Huraikan punca-punca jerebu. Okey, punca-punca jerebu ialah pembakaran hutan kerana dengan pembakaran hutan menghasilkan asap yang menghasilkan jerebu. Okey, itu contoh jawapan. Okey, kesan-kesan jerebu. Okey, ini juga penting. Kesan-kesan jerebu, apakah kesan? Mengurangkan jarak penglihatan, mengganggu pertumbuhan penanaman dan seterusnya. Okey, ini selalu ditanya dalam soalan subjektif dan esei. Okey, antara dua ini sangat penting. Okey, fenomena El Nino ini selalu ditanya. Apakah El Nino telah dibincangkan 4.4 ini El Nino dalam kelas saya telah bincangkan cara untuk mengenal pasti dua fenomena ini, El Nino dan La Nina. El Nino ini adalah anak lelaki. Okey, boleh lihat di sini. El Nino dalam bahasa bermakna anak lelaki. Okey, panas, membawa angin yang panas. Okey, bagaimana ia berlaku? Kena terangkan, kena tahu cara ia berlaku. Okey, La Nina. La Nina ialah gejala gangguan iklim yang disebabkan oleh penurunan suhu permukaan di bahagian tengah dan timur Lautan Pasifik. Okey, ini kamu boleh baca. Menyebabkan banjir besar. Okey, air tadi saya cakap sejuk. Okey, air besar. Okey, seterusnya. Okey, ini kamu boleh baca. Selalu boleh ditanya juga dalam peperiksaan bagaimana ia terjadi dan sebagainya. Okey, kita terus kepada ringkasan. Jenis iklim. Okey, keadaan iklim panas dan lembap sepanjang tahun. Ini kena tahu beza dua ni. Jenis iklim apa? Khatulistiwa. Okey, jenis iklim khatulistiwa. Keadaan iklim panas dan lembap sepanjang tahun. Okey, pengaruh
Apakah pengaruh-pengaruh terhadap kegiatan manusia? Okey, yang penting di sini berlaku peningkatan halangan cuaca terhadap kegiatan manusia. Kamu boleh buat latihan ini sebagai latihan untuk menghadapi peperiksaan. Okey, kita masuk bab 5, bab yang terakhir yang saya akan ringkaskan di sini. Okey, bab 5, jaringan jalan raya. Okey, jaringan jalan raya. Okey, ini kamu telah belajar. Okey, jaringan jalan raya, apa yang penting kamu kena tahu di mana kedudukan 8 lebuh raya ini terletak, dari mana ke mana. Okey, contoh lebuh raya utara selatan daripada Bukit Kayu Hitam hingga ke Johor Bahru. Okey, ditanda sebagai 1 di sini. Dan yang lain kamu kena cari dan tahu dari mana ke mana. Okey, seterusnya. Okey, terdapat 4 jenis jalan raya. Yang ni yang penting. Kena tahu jalan raya persekutuan, bandaran, terturap dan tidak berturap. Okey, ini boleh tengok video saya yang sebelum ini. Banyak saya terang tentang jalan raya, jalan bandaran, jalan berturap dan jalan tidak berturap. Okey, seterusnya, ini soalan yang sering ditanya, mengapa jalan raya di semenanjung Malaysia lebih padat? Kerana bentuk muka bumi yang tidak sesuai dan lain-lain. Okey, jaringan landasan kereta api. Okey, apa yang paling penting di sini adalah gemas. Kamu kena tahu mengapa ia penting. Padang besar. Okey, Johor Bahru. Mengapa dia penting? Dan yang ini yang paling penting, selalu ditanya, Stesen Sentral Kuala Lumpur merupakan pusat pengangkutan rel bersepadu di Kuala Lumpur. Rel bersepadu di Kuala Lumpur. Mengapa? Okey, kerana dia ada menghubungkan banyak rel kereta api di situ. Okey, ada MRT, LRT, komuter, ETS dan sebagainya. Okey, seterusnya. Okey, ini soalan paling famous ditanya, apakah fungsi stesen kereta api kemas? Seterusnya di Sabah dan Sarawak. Okey, Sabah. Di Sarawak tak ada stesen kereta api. Seterusnya kita masuk 5.2, pengangkutan udara dan air di Malaysia. Okey, selalu dia akan tanya tentang lapangan-lapangan terbang antarabangsa yang ada di Malaysia. Okey, seterusnya pelabuhan-pelabuhan utama di Malaysia. Juga dia akan selalu bertanya tentang pelabuhan-pelabuhan utama dan perkhidmatan yang disediakan di pelabuhan utama di Malaysia. Pelabuhan-pelabuhan yang selalu ditanya. Pelabuhan Bintulu, untuk apa Pelabuhan Bintulu ini dibina? Kena tahu kerana selalu ditanya dalam peperiksaan. Okey, pengangkutan awam di Malaysia. Okey, ini adalah tadi yang saya cakap tentang rel bersepadu. Apa yang ada dalam rel bersepadu itu? Monorail, KTM komuter, KTM antarabandar, transit aliran ringan dan sebagainya. Okey, ini benda-benda yang selalu ditanya dalam peperiksaan. Ini soalan yang selalu dijadikan esei. Faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia. Okey, faktor bentuk muka bumi. Okey, ini adalah huraian dia. Contoh bentuk muka bumi. Okey, contoh huraikan faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia. Okey, contoh soalan, jawapan. Okey, bentuk muka bumi, huraian, tanah tinggi. Okey, pembinaan jaringan pengangkutan adalah sukar dan menelan kos yang tinggi. Contohnya, okey, kita terpaksa membelah atau memotong bukit di kawasan yang bertanah tinggi untuk menghasilkan jalan. Itu contoh. Kepentingan pengangkutan darat dan udara di Malaysia.
Kepentingan yang pertama, soalan boleh tanya, huraikan kepentingan pengangkutan darat di Malaysia. Fakta, membawa penumpang dan barangan. Okey, huraian, memudahkan mobiliti penumpang dan mencepatkan proses pengangkutan bahan mentah ke kilang dan pasaran. Contohnya, Lebuh Raya Utara Selatan. Okey, ini adalah jawapan yang komplit bagi soalan esei kalau soalan ini keluar di peperiksaan yang seterusnya. Okey, ini contoh bahagian yang boleh dijadikan soalan esei. Okey, seterusnya kepentingan pengangkutan udara, kepentingan pengangkutan air dan sebagainya. Okey, seterusnya kita masuk kepentingan pengangkutan awam di Malaysia. Okey, ini juga boleh dijadikan soalan esei. Huraikan kepentingan pengangkutan awam di Malaysia. Okey, yang pertama, huraian dia mengurangkan kesesakan lalu lintas. Fakta, menghuraikan kesesakan lalu lintas. Huraian, penggunaan sistem pengangkutan awam bersepadu dapat mengurangkan bilangan kenderaan di jalan raya. Okey, contohnya, satu kos kereta api boleh menempatkan lebih daripada 10 orang berbanding dengan pengangkutan persendirian. Okey, seterusnya amalan pengangkutan lestari juga boleh ditanya dan boleh dibuat soalan esei. Okey, ni seterusnya amalan pengangkutan lestari. Beberapa amalan pengangkutan lestari. Penggunaan pengangkutan awam, cara menggunakannya. Okey, ini kita imbas kembali kepentingan pengangkutan di Malaysia. Kita semak kembali apa yang telah saya cover di sini. Okey, yang ini sangat penting. Okey, saya miss tadi. Sistem suria terdiri daripada matahari dan 8 buah planet utama. Okey, kena ingat 8 planet utama ini. Mana tahu dia boleh masuk dalam peperiksaan kita. Okey, seterusnya, okey, benda-benda yang penting. Yang perlu kita tekankan di sini. Okey, ini adalah benda-benda penting yang perlu kita tekankan di sini. Pengaruh cuaca terhadap pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan manusia. Okey, dalam esei kita boleh ditanya dalam esei apakah pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan manusia di Malaysia. Okey, fakta, pertanian. Okey, huraian. Okey, kita boleh cerita tentang contoh macam ni. Ini adalah huraian. Contoh, padi ditanam di dataran Kedah Perlis. Okey, di sini ada fakta. Okey, pertanian ialah fakta, huraian dan contoh. Okey, jelas. Okey, pembalakan. Okey, ini juga boleh digunakan. Perikanan, pelancongan. Okey, fakta, pelancongan, huraian ini dan contoh boleh kita guna dua yang ini. Okey, contoh-contoh tempat juga penting. Contoh-contoh tempat juga penting untuk menguatkan jawapan kamu. Okey, pecah-pecah jerubu ni kamu kena tahu juga pecah-pecah dan seterusnya. Okey, sampai di sini saja ringkasan bab 1 hingga bab 5 Geografi tingkatan 2. Harap ia dapat memudahkan ulang kaji kamu. Sehingga berjumpa di dalam video yang seterusnya, ringkasan bab 6 dan seterusnya untuk Geografi tingkatan 2. Okey, sila like, share dan subscribe kepada channel ini untuk video-video yang seterusnya. Terima kasih.